pertama yang kita nak terangkan sekarang ini ialah timbalan Perdana Menteri. Semua orang telah bercakap timbalan Perdana Menteri ini, itu dan ini. Dan saya baca, saya tengok ke semua kabinet yang disiapkan oleh media sosial, khasnya oleh Facebook. Jadi apa yang saya nampak, bahawa kabinet itu tak tepat dan tak betul. Banyak perkara yang tak betul. Pertama yang saya fikir, walaupun akan diumumkan besok jam 11, apabila Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Mat Sabu pergi berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, berbincang dalam isu politik baru, walaupun tidak ada tertulis secara rasmi, tapi saya rasa dalam perbincangan itu, kalau saya Anwar Ibrahim pun, saya akan bertanya dengan Ismail Sabri, adakah anda ingat kalau saya nak menyokong anda itu, kemudian anda melantik Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri, adakah anda fikir saya bodoh? Maksudnya, begini kali Azmin menghina Anwar Ibrahim, PKR yang mengkayakan dia, yang mengenyangkan dia, yang bagi anak bini dia makan, membesar dengan Parti Keadilan Rakyat. Lepas tu dia cemohnya PKR, dia hayunnya Anwar Ibrahim, bye-bye macam Zuraidah dan 11 orang yang lain tu. Jadi sekarang ini kalau Ismail lantik timbalan Perdana Menteri, anda ingat Anwar Ibrahim nak sokong ke? Ataupun dia berdiam diri apabila usul percaya terhadap kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ini? Kalau saya Anwar Ibrahim, garanti saya takkan buat apa. Orang yang memburukkan saya, menghina saya, yang mempersendakan parti saya dan macam-macam lagi, Datuk saya nak undi. Bukan saya tak nak undi Ismail Sabri, tetapi kerana adanya Azmin Ali di situ. Itu sebab saya kata bahawa tak ada kemungkinan Azmin Ali ini akan dilantik timbalan Perdana Menteri jika Datuk Seri Ismail Azmin Ali hendak jika Ismail Sabri hendakkan Parti Pembangkang 105 lebih kurang untuk menyokong keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Itu pun kalau usulnya dibuat. Itu yang banyak orang dia tak berapa faham ni. Saya awal-awal dah faham. Macam juga dulu bila saya tulis pada hari Khamis dengan tulisan merah di belakang, Mahidin Yassin dijangka letak jawatan hari ini dan berkuasa hari ini, tak ada semua orang percaya. Dia kata ini ada yang komen kurang ajar pun ada, dan sebagainya. Tapi hari Jumaat dia buat ucapan dia yang dibuat oleh Mahidin masa itu bukan satu ucapan perdamaian, mempelecehkan lagi jarak yang jauh dengan UMNO. Kalau dia buat ucapan itu dengan penulis ucapan yang bijak, bukan yang ada sekarang, tentu dia memberikan satu respon yang agak boleh menaikkan sokongan, dan kemudian itu tidak perlu dia meletakkan jawatan. Soalnya apa yang dia tunjukkan, influencer dia, teladan dia, bahawa dia berbincang balik dengan UMNO, kemudian minta UMNO menyokong kerajaan ini dengan syarat dia letak jawatan, bagilah Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Tapi tidak begitu. Sebaliknya apa yang berlaku ialah dia membuat keputusan letak jawatan. Lepas tu berpusing sana, berpusing sini. Datuk Seri Ismail Sabri yang masa itu timbalan Perdana Menteri diterima menjadi Perdana Menteri. Ini agak kelakar sikit lah. Agak kelakar sikit lah, ketawa pun ada. Apa salahnya berjiwa besar, memikirkan masa depan, agama, bangsa dan tanah air. Mahidin Yassin masa itu berbincang dengan Zaid Amiri. Macam saya kata, boleh lagi ke Terengganu mengejar Haji Hadi Awang
tapi tak boleh datang ke Cathay Heights untuk berjumpa Zaid, berbincang untuk kebaikan ini, dan sebagainya. Tapi apa yang boleh buat dengan arrogant dia, maka dia letak jawatan. Akhirnya Ismail Sabri juga menjadi pendek. Walaupun saya dalam hujah saya tidak apa-apa setuju UMNO ini membentuk kerajaan, kerana UMNO ni dia akan menanggung dua beban. Kita bangga dengan 3 Perdana Menteri dalam masa 3 tahun, tetapi kita juga kena ingat ada dua beban. Beban yang dibuat oleh Dr. Mahathir Mohamad, beban yang dibuat oleh Muhyiddin. Sekarang duduk di pangkuan UMNO 21 bulan, Muhyiddin Ismail Sabri kena bekerja. Kerjanya yang utama, daripada 24,000, kita ambil hari inilah punya angka, turun ribu-ribu, ratus, dan kalau boleh kosong. Jadi ini tamparan yang paling hebat. Bagaimanakah mekanisme kita untuk menjadikan daripada 24,000 turun belas ribu, kemudian turun lagi selama 21 bulan ini jadi kosong. Kalau lebih awal lagi, inilah kita kena fikirkan. Inilah kerajaan Ismail Sabri kena fikirkan. Kemudian tu lonjakan ekonomi, hidup bekerja. Bayangkan tadi, anak muda berusia 30 tahun sudah kahwin, dengan harapan hidup bahagia, kan tiba-tiba buang kerja, di melayan banking, anak isteri pula lari kerana tak sanggup menanggung susah, kerana suami tak bekerja, lintang pukang, anak bawa ke sini, bawa ke situ. Ini adalah satu fenomena rakyat, satu contoh yang ada di depan mata kita, bukannya satu andaian yang kita tengok. Jadi ada beribu lagi macam Helmi Shukri ni, tetapi mereka tak adalah tak betul terang macam Helmi Shukri. Ya uncle, saya susah, duit pun tak ada, tak tahulah mana nak tidur malam ini. Jadi inilah yang masalah yang Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri kena selesaikan 21 bulan ini sebelum tamatnya tempoh parlimen. Jadi saya tidak mahu UMNO menjadi kerajaan kerana saya nak fokus kepada pilihan raya supaya kita boleh menang, kita boleh merampas balik kawasan PBBM yang dibawa lari oleh katak-katak yang dulunya UMNO. Jadi kalau sekarang ni bagaimana pembahagiannya? Dan sehingga hari ini UMNO adakah masih lagi berpendirian dengan keputusan Pergong, keputusan Majlis Kerja Tertinggi? Tidak ada lagi kerjasama dengan, maksudnya hubungan sekarang bagi jawatan pada PBM, menteri kanan ke menteri ke, Waimat Timbalan Menteri ke, tapi apabila tiba pilihan raya nanti tak ada hubungan, makna free for all. Ini kena dibincangkan, kena dilihat dari aspek apakah yang akan berlaku nanti 2 tahun 21 bulan yang ke depan. Jadi inilah yang menyusahkan saya. Itu sebab ada Anwar Ibrahim and the gang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, dia bersetuju untuk tidak mahu kecohkan kerajaan ini, untuk nak menentang keabsahan Datuk Seri Ismail Sabri, kerana dia berpolitik. Dia bagilah UMNO ini menjadi Perdana Menteri untuk 21 bulan, tapi waktu pilihan raya dia akan sesah UMNO ni betul-betul. Kecuali UMNO berjaya hapuskan COVID, tingkatkan ekonomi, rakyat tidak kebuluran lagi. Yang ini persoalan yang penting. Jadi hendaklah kabinet yang diwujudkan oleh Ismail Sabri ini satu pasukan yang betul-betul peka, prihatin. Bukannya kita macam kita dapat hari tu Menteri Kesihatan bercakap soal Spanish fly, minum air sejuk, how to project dia dengan masalah rakyat sekarang. Apa idea dia dengan COVID yang tambah. Itu sebab saya tadi bercakap dengan orang kuat Datuk Seri Ismail Sabri,
Saya kata you kena buat persembahan baru terhadap penjelasan isu COVID ini. Jangan sebut saja 24,000 COVID. Apa puncanya 24 itu? 24,000 tu kena terangkan. Ini adakah kerana swab test yang tinggi di kalangan rakyat kesedarannya, ataupun disebabkan wabaknya berkembang, tidak terlawan kita. Ini kena jelaskan. Maknanya subjek 24,000 itu satu penjelasan yang memakan masa yang panjang. Bukan sebut nombor je. Hari ni 24,000, yang dah pulih bina ribu, jumlah dia ini, kematian banyak ni. No, tak boleh. Kita mesti ada cara baru sekarang dalam menjelaskan pada rakyat. Contohnya hari ni kita ada 24,000. 24,000 ini yang telah buat swab test dengan swasta berjumlah 7,000, yang buat swab test dengan klinik-klinik kerajaan banyak ini. Jadi rakyat tahu bahawa sebenarnya jumlah 24,000 itu bukan jangkitan COVID yang berkembang, yang merebak, tetapi kesedaran rakyat yang membuat swab test. Dari itu kita kena fahamkan kepada rakyat, bukan selama ini diterangkan 24,000 jumlah hari ni kena COVID. Jadi rakyat jadi stres, jadi macam-macam. Ya. Jadi saya nak haraplah kita dalam keadaan sekarang, kabinet tim Datuk Seri Ismail Sabri ni betul-betul yang turun padang, yang betul berjiwa rakyat. Ini menteri hantar mesej tak nak jawab, telefon tak nak jawab, media sosial tak tengok, pegawai punya lalang banyak melambat, pegawai khas lah, politik lah, sulit kiri kanan, semua ada. Apa benda dia? Saya dulu kerja dengan menteri juga, walaupun tidaklah canggih sekarang ni. Pagi-pagi di samping laporan daripada kerana dia menteri dalam negeri, laporan special branch ni, laporan berita-berita surat khabar ni, itu ringkasan cerita-cerita surat khabar ni dipanggil ringkasan berita akhbar. Menteri baca dan kita baca dulu, kemudian kita tandakan yang mana perlu baca menteri. Lepas itu laporan nak lagi daripada sumber-sumber lain yang bukan special branch, bukan bagian media, kita tengok, kita baca. Jadi seorang menteri itu dia akan dapat sepenuhnya maklumat, tetapi kita di sini tak, menteri-menteri tak pakai, tak nak dengar. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kabinet sekarang ni kita akan mengharapkan kabinet ini bekerja betul-betul. Jangan kerja bersuruh, dan jangan takut. Dulu waktu kerajaan Maiden, saya rasa menteri-menteri banyak yang takut, banyak buat keputusan